Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Menjelang Ramadan yang penuh barakah ini, saya mengucapkan Ramadan al-Mubarak untuk anda semua. Semoga kita dikurniakan Allah kesihatan dan kekuatan agar kita berpeluang mempersembahkan yang terbaik dalam kita melaksanakan semua amal ibadah kita dalam bulan yang menjanjikan ganjaran yang berlipat ganda ini. Namun, bulan yang merupakan anugerah Allah yang istimewa ini, kita sambut pada kali ini dengan suasana yang amat berbeza. Kita diuji dengan penularan wabak yang membendung pergerakan dan meletakkan kita dalam situasi circuit breaker atau pemutus litar yang mesti kita lalui dengan jayanya. Demi mengawal penularan berterusan wabak ini, kita perlu lakukan ini. Kita tidak mempunyai pilihan lain. Ia bukan hanya untuk kebaikan kita sendiri, tetapi juga agar kita terhindar daripada membahayakan kesihatan orang lain, terutama mereka yang kita kasihi dari kalangan warga emas yang merupakan golongan yang berisiko tinggi. Untuk ini, izinkan saya mewakili MUIS, Mufti dan seluruh kepimpinan agama mengucapkan syabas dan terima kasih kepada anda semua kerana telah bersabar dan berkorban dalam mematuhi arahan circuit breaker ini. Kekal di rumah, bekerja dari rumah dan tidak keluar kecuali hanya untuk keperluan yang mendesak. Tidak lupa juga tentunya sekalung penghargaan yang tidak terhingga dan jutaan terima kasih kita kepada mereka yang di barisan hadapan, yang terdiri daripada para petugas kesihatan yang berkorban dan bertungkus lumus terdedah kepada risiko demi menjaga dan merawat mereka yang dijangkiti virus wabak ini. Percayalah bahawa kesabaran, pengorbanan, keikhlasan anda tidak sia-sia. Ia bukan hanya membantu kita mengawal penularan wabak ini dengan berkesan, bahkan ianya juga adalah amal kebajikan kita yang diberi ganjaran pahala yang berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih lagi dalam bulan yang mulia ini, di mana Allah menjanjikan ganjaran yang berlipat ganda bagi setiap ibadah dan amal kebajikan kita. Apatah lagi, apa yang kita lakukan ini sangat sejajar dengan apa yang pernah diajar dan dipesan oleh Rasulullah SAW akan pentingnya usaha memencilkan diri demi mengawal penularan dengan cara yang paling berkesan sebelum kita bertawakal dan berserah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, jika kamu mendengar mengenainya, yakni wabak ini, di suatu tempat, maka janganlah kamu pergi ke tempat itu, dan jika kamu berada di dalamnya, maka janganlah kamu keluar daripadanya. Kerana agama tidak membenarkan kita mendedahkan diri kita kepada bahaya, dan kita juga dilarang daripada menyebabkan kemudaratan kepada orang lain. Untuk menghargai mereka yang mematuhi arahan supaya kekal di rumah demi mengawal penularan wabak ini pula, Allah menyediakan ganjaran yang sangat besar dan istimewa buat mereka. Ketika baginda sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh isteri baginda Aisyah radhiyallahu anha mengenai hal ini, baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab yang bermaksud, dan tidaklah seorang yang ketika terjadi wabak taun ini lalu dia kekal di rumah, tidak keluar, dengan penuh kesabaran dan berharap pahala dari Allah, dengan penuh yakin bahawa tiada apa akan menimpanya kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah, maka ia akan mendapat pahala seperti orang yang mati syahid walaupun ia tidak mati. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, betapa besar ganjaran yang Allah sediakan terhadap kesabaran dan pengorbanan kita. Apatah lagi apabila ianya kita lakukan dalam bulan Ramadan yang mulia ini, di mana Allah menjanjikan bahawa ia akan melipat gandakan pahala apa sahaja ibadah dan amal kebajikan yang kita kerjakan. Kerana Allah memang sentiasa maha pemurah dan cepat memberi ganjaran untuk kebaikan yang dilakukan oleh seorang Muslim, berbanding untuk menulis ataupun merakam dosa bagi perbuatan buruk atau jahat yang dilakukan oleh hambanya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya Allah menulis atau merakam semua kebaikan dan keburukan,
Kemudian menjelaskan, barang siapa berniat melakukan kebaikan tetapi ia tidak jadi melakukannya, Allah tetap menulisnya sebagai satu kebaikan sempurna di sisinya. Jika ia berniat berbuat kebaikan kemudian melakukannya pula, Allah menulisnya sebagai 10 kebaikan dan melipat gandakannya sehingga 700 kali ganda dan digandakannya dengan lebih banyak lagi. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang berniat untuk berbuat keburukan namun ia tidak jadi melakukannya, maka Allah akan menulis satu kebaikan sempurna di sisinya. Dan barang siapa yang berniat berbuat keburukan kemudian melakukannya pula, maka Allah menulisnya sebagai satu keburukan sahaja. Lihatlah saudara-saudari sekalian, bagaimana Allah menyediakan ganjaran yang melimpah ruah buat kita sekiranya kita bersikap positif dan bersungguh-sungguh untuk berbuat kebajikan. Sememangnya kita semua berasa hibah kerana kita tidak dapat menyambut Ramadan kali ini seperti Ramadan pada tahun-tahun sebelumnya. Masjid-masjid kita masih tidak boleh dibuka. Kita tidak berkesempatan untuk beriftar bersama di masjid. Kita tidak dapat bersolat tarawih berjemaah di masjid dan kita tidak dapat mengikuti ceramah di masjid-masjid seperti biasa. Namun demikian, Ramadan tetap anugerah Tuhan yang sangat istimewa buat kita. Ia tetap membawa pengertian yang amat besar dalam hidup kita. Ia tetap menjadi wadah manifestasi pengabdian kita sebagai hamba kepada Khalik-Nya. Ia tetap menjadi madrasah untuk kita melatih dan mendidik diri kita mencapai tahap ketakwaan dan kepribadian tinggi di sisi Tuhan yang memiliki anugerah istimewa ini. Walaupun kita tidak melakukan banyak perkara di masjid, kita tetap dapat melakukannya di rumah bersama-sama keluarga. Malah kita tidak perlu bimbang kerana Allah akan tetap menyediakan ganjaran yang sama buat kita. Bahkan mungkin sahaja Allah menyediakan ganjaran yang lebih besar kerana kesediaan kita untuk berkorban dan bersabar menahan rasa hibah ini. Lebih-lebih lagi bagi mereka yang mungkin tinggal di rumah yang agak sempit dan mempunyai ramai penghuni. Keadaan ini tentunya sukar buat mereka dan kita memahaminya. Namun, yakinlah bahawa jika kita semua bekerjasama dan berganding bahu, berusaha menyelesaikan hal ini dengan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dengan penuh ikhlas, insya-Allah Allah akan memberi jalan keluar buat kita di samping janji pahalanya yang tidak terhingga. Sebenarnya saudara-saudari sekalian, sekiranya kita renung dengan baik-baik, situasi yang sedang kita hadapi ini juga sebenarnya menyediakan peluang untuk kita mengambil untuk kita menambah amal kebajikan kita dalam pelbagai sudut. Ia membuka peluang untuk kita saling bekerjasama dan saling membantu di antara satu sama lain. Banyak yang boleh kita lakukan. Antaranya, pertama, kita boleh membantu jiran kita yang telah lanjut usia, yang sama ada tinggal sendirian atau tinggal berjauhan dari anak-anak mereka. Kita boleh membantu mereka dengan membelikan barang-barang keperluan harian bagi pihak mereka kerana mereka tidak digalakkan keluar rumah disebabkan mereka tergolong dalam golongan orang yang berisiko tinggi. Kedua, sekiranya kita tahu ada mana-mana keluarga yang berhadapan dengan kesukaran sekarang ini kerana pendapatan mereka terjejas dan mempunyai ramai anak pula, mungkin kita boleh mendermakan buku-buku atau barang mainan untuk anak-anak mereka agar anak-anak tersebut dapat mengisi masa kosong ketika mereka di rumah. Akhir sekali, kita juga boleh memainkan peranan untuk membantu, memberikan penerangan kepada mereka yang mungkin tidak faham dan akan seriusnya keadaan sekarang. Mereka mungkin tidak dapat mengikuti perkembangan terkini disebabkan tidak memiliki fasilitas teknologi maklumat seperti internet umpamanya. Atau kita juga boleh menasihati mereka yang mengambil ringan akan arahan atau untuk mematuhi sakit mereka atau pemutus litar ini agar mereka lebih memahami betapa pentingnya hal ini kerana ia adalah satu-satunya usaha berkesan dalam mengawal penularan wabak ini yang mesti kita patuhi ataupun yang mesti dipatuhi setiap individu. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sekiranya semakin ramai orang yang tidak mematuhi peraturan yang ditentukan semasa sakit mereka ini, maka kawalan penularan akan menjadi kurang berkesan dan kita mungkin akan terpaksa melalui proses sakit mereka yang lebih lama lagi atau mungkin sahaja batas-batas yang lebih ketat akan dikenakan. Sebaliknya, sekiranya kita semua mengambil sikap
yang lebih bertanggungjawab, mematuhi peraturan-peraturan yang ditentukan, kita pasti akan dapat lebih cepat mengawal penularan wabak ini dan keluar daripada situasi circuit breaker ini. Lantas kita mungkin boleh membuka semula masjid-masjid kita dan menjalani hidup kita seperti sedia kala. Ketahuilah bahawa bersikap bertanggungjawab dalam mematuhi peraturan yang ditentukan sebegini adalah sebahagian daripada tuntutan agama juga. Selain Allah melarang kita daripada mendedahkan diri kita kepada kebinasaan sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 155, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, yang bermaksud janganlah kamu mencampakkan diri kamu ke dalam kebinasaan. Kaedah fiqh juga menunjukkan bahawa syariat Islam telah menetapkan bahawa tidak boleh mendedahkan diri kepada kemudaratan dan tidak pula boleh memudaratkan orang lain sebagai asas dalam berijtihad menentukan hukum atau fatwa. Dalam arti kata lain, sekiranya seseorang Muslim itu sengaja melanggar peraturan lalu menyebabkan kemudaratan kepada orang lain, maka ia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan syarak dan ia sebenarnya telah melakukan perbuatan dosa. Atas dasar ini, maka wajarlah Allah menyediakan pahala yang amat besar bagi mereka yang mematuhi peraturan-peraturan tersebut. Oleh yang demikian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, marilah kita kejar kebaikan dan ganjaran yang tidak terhingga yang Allah sediakan dalam bulan yang penuh barakah ini. Sambil kita mengejar pahala dengan mematuhi peraturan circuit breaker ini, kita manfaatkan situasi dan masa yang terluang ini untuk kita melakukan seberapa banyak ibadah bersama-sama keluarga kita, di samping mencari peluang untuk melakukan amal kebajikan lain yang boleh kita lakukan dalam situasi sebegini. Selain perkara-perkara yang disebutkan tadi, ibadah dan amal kebajikan yang lain termasuklah mengeluarkan zakat, harta yang biasa dilakukan dalam bulan ini juga, menderma kepada umum dan juga derma kepada masjid-masjid kita. Akhir kata, marilah kita semua bermunajat dan berdoa agar Allah memberkati segala usaha kita ini, menjayakannya dan mengangkat ujian ini daripada muka bumi ini secepat mungkin. Amin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalani ibadah puasa.